أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا وشهداء وصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خلف إلى خلف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحومة حجة سعدية بنت سادمان. خصوصا إلى أرواح المرحوم حجي إبراهيم بن حجي مستقيم وأصله وفره وأصلها وفرها ومن ينتسب إليهم أجمعين وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر. اللهم تم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dimuliakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami Kampung Parit Kasih, Senggarang Batu Pahat, Johor, Darul Takzim, Malaysia. Lengkap. Yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jatuh kuasanya. Yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini Allah panggil kita datang. Bermaksud kita masih lagi dalam keadaan Islam dan iman. Radiyatan mardiyah. Kita reda. Datang ni bukan kerana paksa. Datang bukan kerana bini marah ke rumah. Abang pergi masjid sana. Kerana apa sahabat? Kalau kita tahu, kalau kita datang ke masjid untuk salat berjamaah, apa terjadi dengan keluarga kita? Kalaulah keluarga kita itu di rumah, kita sebagai ketua keluarga yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka kalau kita solat berjamaah, darjatnya diangkat 27. Isteri kita, anak-anak kita yang solat di rumah, anak perempuan kita, mereka juga mendapat 27, tidak dikurangi. Sama je. Itu sebab suami duduk dalam majlis ilmu, isteri tengok gegar berganja kat rumah. Tengah duduk-duduk, keluar dia 27. Apa ni dia? Darjat 27. Rupanya suami yang solat berjamaah, jamaah. Untungnya dia tak keluar rumah, tapi dia mendapat fadilat suaminya kerana suaminya solat berjamaah. Wah, itu hebatnya. Jadi sahabat, macam mana kita nak mencari rahmat Allah ketika mana selesai solat? Jangan lupa, ini bukan betul, tapi para ulama yang buat. Itu sebab bagaimana kondisi kita selesai mendirikan solat berjamaah. Ini kita kena belajar dengan para ulama terdahulu. Ya, walaupun Rasulullah, ya, dalam kaedahnya Rasulullah tak sebut jelas, tetapi sebenarnya jelas. Para ulama dah praktiskan, tapi kita tak. Kita buat suka kita. Kita buat cara kita. Rasulullah sabdakan, ya, ketika mana khatib menaiki mimbar, siapa yang naik mimbar? Biasanya imam. Itu yang pertama. Ya. Ketika mana khatib naik ke mimbar, Allah buka pintu langit. Ketika itu mustajabah da'a. Betul? Itu sebab para bilal kena belajar bagaimana dia nak menyeru akan laungan azan ini. Dinamakan selawat azan. Jangan tinggal ini. Kalau kita tak selawat azan itu, suara kita tak sampai ke langit sana. Itu sebab dia ada cara dia. Kena belajarlah. Ya, macam mana nak jadi muazzin. Jangan jadi Bilal. Malu kita Bilal. Bilal tak kaki dalam surga. Jangan jadi Bilal. Jadilah muazzin. Rasulullah sebut muazzin. Rasulullah tak sebut Bilal pun. Kita je ngada-ngada. Aku jadi Bilal.
Bilal ni kalau diceritakan hebat orangnya. Itu kita ceritakan lain kali aja. Bilal tu apa hebatnya. Maka berselawatlah untuk selawat azan tu. Dia ada selawatnya. Belajar. Ketika mana seorang imam tu ya, naik ke mimbar doa mustajabah. Tapi imam satu je. Dia tak ajar pada makmumnya. Ketika mana khatib naik mimbar, Bilal baca apa? Bilal diam aja. Ni sayang. Kerana waktu itu mustajabah. Allah sebut innallah. Bilal baru cakap. Nak naikkan khatib dia sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa Bilal sebut lepas tu? Khatib pun pegang tongkat dia. Dia pun naik ke mimbar. Apa yang dibaca oleh Bilal? Baca selawat tingkat dia. Ada 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Apa yang dijawab oleh khatib? Khatib pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Ini kalau ikut tasawufnya biadab pula dia. Kenapa? Dia tak faham apa yang khatib cakap. Khatib cakap apa? Dia bagi tahu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Khatib kok bagi salam. Macam mana tu? Ini kalau kita belajar dengan para ulama terdahulu, sekarang ni dia bengkeng imam-imamnya. Mana ada? Sebab Allah yang sebut. Maka kita jawab apa? Maka berteriaklah khatib itu. Apa teriaknya? Teriaknya sallu alaihi ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ajak semua para makmum. Barulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang dulu. Sekarang data semua ekspres. Kalau dulu tulis surat 14 hari sampai, lepas tu pakai telefon on spot. Dia tak nak cakap-cakap lagi, dia pakai SMS. Sekarang tak lagi pakai WhatsApp, tak boleh lagi Telegram, tak lagi terus pakai Instagram, kilogram, entah berapa gram lagi, macam-macam gram sekarang. Nah, kerananya kemajuan teknologi katanya, tapi ibadah semakin kurang. Oke, sahabat yang dirahmati Allah. Itu sedikit saja, itu sebab bagaimana menjadi seorang imam, Bilal dan makmum. Wajib belajar. Karenanya melakukan ibadah itu dengan ilmunya. Itu belum lagi cerita pasal kita nak ungkap lagi. Kerana solat itu ada 3 rukunnya. Qalbi, qauli dan juga fi'li. Kadang-kadang qauli kita tak betul. Fi'il kita tak betul juga. Kenapa? Tak belajar. Itu wajib dipelajari. Okey. Allah sebut dalam Al-Quran sana yang disebut tadi ayatnya dalam surah An-Nisa. Ya, dalam surah An-Nisa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada tak dalam masjid ni ayat tu? Dalam pada jam. Okey, ada jam. Tahu tak apa dia tu? Diwajibkan kepada orang Islam untuk solat pada waktu-waktunya. Jadi solat itu ada berapa waktu? Pak, solat ada berapa waktu? 5 waktu. Kalau 5 waktu kita belum faham ayat itu. Kerana Allah firmankan lagi, Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Kalau dah langit itu Allah cipta 7, maka waktunya berapa? Dia tidak akan lari daripada itu. Sab'a kata Allah. Sab'a berapa? Sab'a. 7. Samalah mirip. Sab'a 7. Berkurang bahasa dia. 7.
Kata orang kampung. Sahabat, 7. 7 tu berapa? 7. Jadi waktu solat ada berapa? 7 lah. Imam Malik telah beritahu pada kita. Imam Malik. Solat yang diwajibkan itu ada 9. Dan para ulama sepakat 9. Yang betul. Diwajibkan itu 9. Jadi waktu solat ada 7. Oke, ini semak betul-betul. Hari ini kita nak bincang mengenai waktu yang kita tak pernah lakukan. Besok di akhirat ditanya pula. Kenapa tak solat? Aku solat 5 waktu. Mana ada 5 waktu? Allah tak sebut pun 5 waktu. Allah sebut kita mau kata engkau tunaikan solat pada waktu-waktunya. Jadi waktu solat itu apa? Dijelaskan oleh Allah, jelas. 7 waktunya, tapi kita tak buat. Kenapa? Saking tak nak belajarnya kita nih. Oke, kita selusuri satu persatu. Hari ini kita selusuri supaya kita tahu solat kita ini lengkap. Di dalam satu hari satu malam itu ada 12 waktu. Waktu tau? Ada 12 waktu. Waktu solat itu ada 7. Bakinya berapa? Bakinya ada berapa? Kalau waktu itu 12, waktu sholat 7, bakinya berapa? 5. Dari 5, 4 diharamkan. 1 adalah waktu dibuka pintu langit. Nah, ini kena paham dulu yang ini. Satu hari, satu malam itu ada 12 waktu. Pertamanya dinamakan waktu zuhur. Keduanya adalah waktu asar. Ketiganya waktu hurub. Keempatnya waktu maghrib. Kelimanya adalah waktu isya. Keenamnya adalah waktu imsak. Ketujuhnya waktu fajar. Kelapannya adalah waktu syuruk. Kesembilannya adalah waktu isra. Kesepuluhnya adalah waktu apa? Duha. Kesebelasnya adalah zawal istiwa. Ada lagi berapa? Ada lagi berapa? 1 lagi. Waktu solat di dalam waktu. Apakah solat? Waktu solat di dalam waktu. Tapi waktu dia. Nah, ada lagi 1 waktu yang kita belum sebut lagi. Tadi dah 11 kan? Zuhur. Asarnya waktu. Belum solatnya lagi. Belum. Zuhur. Waktu zuhur. Waktu asar. Waktu hurub. Waktu maghrib. Waktu isya, waktu imsak, waktu fajar, waktu isra, waktu syuruk, waktu isra, waktu duha, waktu zawal istiwa. 11. Lagi 1 dinamakan waktu tahajud. Karena tahajud ada waktu tak? Tahajud ada waktunya tak? Bila waktunya? Hah? Bila waktu tahajud, Pak? Tengah malam, habis cerita lah. Tengah malam itu waktu tahajud boleh. Kita selusuri solatnya pula. Solatnya tadi ada berapa? Oke, kita tengok waktu solatnya dulu. Waktu solat dinamakan zuhur, solat zuhur, asar, solat asar, maghrib, solat maghrib, isya, solat isya, fajar, solat subuh, isra, solat isra, duha, solat duha. Ada lagi? Oke, waktu solat 7 tadi saya sebut, betul? Oke, ada nak petikan sebab sini semua al-hafiz, jadi saya nak kena hati-hati sikit sebab semuanya jenis hafiz. Dia tengok je, dia boleh rakam. Kalau Imam Syafi'i dia tak. Imam Syafi'i dia ada kitab dia tulis, jadi ingat. Kita ni tak payah. Kita jenis orang-orang hafiz. Jadi saya takut jugalah orang hafiz ni bijak-bijak, hebat-hebat. Al-hafiz semua tak payah tulis, dia ingat sampai bila-bila. Tapi ini yang kita berbahaya ketika mana melakukan ibadah solat yang Allah laknat kita. Kita tengok satu-satu. Waktu solat itu ada 7. Waktu solat. Waktu solat itu ada 7. Solatnya ada 9. Imam Malik wajib solat 9. Yang difardukan 5. Bakinya berapa? 4. Fardu 5, wajib 4. Itu Imam Malik.
Imam Syafi'i kata fardu 5, 4 muakkad. Maksud muakkad apa? Sunat muakkad apa maksudnya? Oh Pak, sunat yang dituntut menghampiri wajib. Betul kata Imam Malik itu. Wajib ya. Nah, kalau tak tunaikan memang kerugian besar dia. 9 sholat itu difardukan, 5 dimuakkadkan ikut Imam Syafi'i, 4 Imam Malik wajib. Oke, waktunya 7. Jadi ada sholat yang di dalam waktu. Sholat di dalam waktu sholat. Ini paham kita pahamnya. Ustaz hari ini mulak malik mumet kan, pasal kita dah jam mau tak gitu. Mumet ya. Iki nak ora paham salatnya hurung keporo loh. Oke. Tadi ada 12 waktu. Satu hari itu waktu apa? Waktu yang dinamakan zuhur, salatnya pasti zuhur lah. Waktu asar, salatnya apa? Asar lah. Lepas waktu asar, waktu apa? Kok maghrib? Apa waktunya? Ini wajib belajar. Lepas waktu asar, waktu apa? Akhir waktu asar bila? Ya, petang ya bila? Memang petang, asar tak ada pagi. Ini kalau kita tahu berdosa selalu nanti. Kenapa kita langgar dia? Asar itu ada time limit dia. Belum maghrib dia dah habis waktu. Macam subuh, waktu habisnya bila? Habis waktu subuh. Waktu solat subuh bila? Apabila? Sampai waktu syuruk. Betul? Waktu asar habisnya bila? Masuk maghrib. Tak betul tuh. Nak masuk maghrib, salah tuh. Siapa yang 10 minit sebelum maghrib dia sholat, berdosa besar dia. Karena itu bukan waktu asar. Karena para ulama sepakat bahawa 15 menit sebelum maghrib itu adalah ghurub. Waktu diharamkan sholat. Kita belasah juga, maksud bodoh juga kita nih. Ambil dosa, nyel-nyelan gitu aja. Apa maksud huruf? Ini dalam ibadah ada tak? Tapi tak tahu, maksud saya di pondok itulah belajarnya. Huruf adalah matahari terbenam. Rasulullah sabdakan, diharamkan ketika mana matahari itu terbenam dan matahari itu terbit, karena waktu itu matahari membentuk tanduk syaitan. Hadis sahih daripada Abu Hurairah. Diharamkan sama sekali, tak boleh sholat. Apa dia yang dinamakan tanduk syaitan? Contoh ufuk barat, matahari nih dah nak terbenam, cutnya ini namanya hurub. Tak boleh sholat 15 menit. Turunnya 15 menit, tak boleh sholat. Siapa sholat haram hukumnya. Rasulullah bagi tahu. Yang keduanya dinamakan waktu syuruk. Syuruk macam mana? Apabila matahari nongol je, habislah waktu subuh. Waktu nongol inilah namanya syuruk. Waktu syuruk kan dibentuk tanduk setan. Rasulullah tegah, jangan. Karena orang-orang Majusi ketika itu menyembah matahari ini. Jangan sama. Maka inilah namanya waktu syuruk selama 24 menit. Kenapa tak sama masa dia turun dengan dia naik? Senang aja. Kalau pergi genting dengan balik mana cepat? Itu je. Pergi genting Allen. Pergi dengan balik mana cepat? Sampai. Baliklah laju je. Macam begitulah. Kalau matahari turun laju je 15 minit dia. Time naik 24 menit. Agaknya gear 2. Dah itu dah normalnya. Kalau kita ada kalender kerajaan negeri Johor, dia tulis itu.
Isra adalah 24 minit selepas syuruk. Ada tak? Kalender Jawa lah, kalender Jawa tu yang ada spon paing lagi kliwon tu. Mesti ada tulis. Untuk kita faham kat situ. Tapi kita kadang tak faham benda tu. Dah ada tapi kita tak faham. Itu. Sebab kita tak ngaji itu. Waktu haram dalam 12 itu yang disolatkan 7 waktunya. Diharamkan 4. Tinggal berapa? Ini matematik ada ke? Faham ke tak? Waktu satu hari satu malam ada 12 waktu. Waktu yang diwajibkan sholat 7. Waktu yang diharamkan 4. Lagi tinggal berapa? 1. Tiada waktu sholat tapi dibuka pintu langitnya. Untuk apa? Kata baginda Rasulullah, banyakkan beristighfar. Istighfarlah ketika itu 100.000 kali. Boleh? Kita kalau faham waktu bila itu, waktunya hanya 10 minit aja, bukan waktu solat dan tidak diharamkan. Ya, dia hanya untuk memohon ampun. Ketika itu Allah buka pintu langit. Namanya waktu apa? Waktu imsak. Waktu imsak berapa menit? Kita tahu imsak itu Ramadan aja. Iya. Teng Ramadan imsak. Padahal imsak itu hari-hari itu. Ketika itulah Rasulullah sebut, bacalah akan istighfar astaghfirullahaladzim 100.000 kali. Boleh 10 minit. Macam mana baca tu ya? Rasulullah punya kasih pada kita sahabat, tapi kita tak kasih dengan Rasulullah. Kenapa? Kita nak ada Allah pun selawat pun tak. Mengada Allah selawat pun tak. Itu namanya kita biadab dengan Allah. Tak kira apa pun solat, selawat pun tak ada. Allah Akbar terus ini. Dalam ilmu tasawuf itu biadab. Karenanya kita nak interaksi dengan Allah, patutnya bagi salam lah dulu. Bagaimana salamnya? Kerana itu hak, kan saya sebut hak Allah antara solat dengan selawat mana? Selawat sebab ada huruf waw. Solat hak kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau selawat, innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi. Itunya hak dia, hak Allah. Tapi kita tak tunaikan. Kenapa tak tunaikan? Mau gitu. Karena dewe ya. Oke. Pintu langit dibuka 10 menit aja. Maka kata Rasulullah, sabdanya kata baginda Rasulullah, maka mohon ampun aja. Karena hidup kita ini hanya memohon ampun. Jangan minta kaya, jangan minta BMW, rumah banglo, kawin lagi, apa yang tak payah. Hanya mohon ampun. Maka Rasulullah kata 100.000 kali baca istighfar. Macam mana? Maka Rasulullah sabdakan lagi, barang siapa di kalangan umat aku yang membaca sayyidil istighfar sekali dia baca, umpama ia membaca 10.000 kali astaghfirullahaladzim. Boleh 10 minit boleh? Boleh tak? Oh, sekali baca 10.000. Maka kata Allah, bukan 10.000 ya Muhammad, aku bagi lebih lagi. Karena aku segala-galanya. Sekali baca sayyidul istighfar. Bunyi sayyidul istighfar macam mana? Hafal ke tak nih? Sayyidul istighfar. Kita baca istighfar astagfirullah juga kok macam mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq tani wa ana abduka wa ana ahdika wa abdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yazunuba illa anta. Sampai habis. Sekali baca sama dengan 10.000 ungkapan astaghfirullahaladzim. Rasulullah kata bacalah istighfar astaghfirullahaladzim 100.000 kali. Boleh tak 10 menit? Tak ada masalah. Berapa kali baca? Berapa kali baca penghulu istighfarnya? 10 kali. 10 menit boleh baca? 10 kali. Kalau tak boleh, malas tuh namanya. Baca sayyidul istighfar agak-agak berapa saat? Kita renung diri sendiri. Kita nak minta ampun pada Allah, tak ada usaha keras kita. Kita suka lagi nak memeluk dosa kita. Kita masih lagi tidak faham waktu imsak itu Allah ampuni dosa, pintu langit terbuka, tapi kita malas lagi.
Kita masih lagi nak berlehar-lehar lagi. Ini sifat kita. Yang dosanya masih lagi diselimut lagi. Kita peluk lagi dosa kita. Karena kita tidak khawatir bagaimana di alam barzakh nanti. Allahu Rabbi, sahabat. Oke. Waktu yang dah cukup 12 tak? Dah. Waktu ada 12. Dah dapat? Saya dah sebut 7 waktu solatnya, 4 waktu haramnya, 1 waktu doanya. Cukup tak tuh? Sahabat cukup ke tak? Cukup. Paham ke tak tuh? Ini kalau tak dibincangkan nanti selamanya kita tahu nih. Oke, waktu haram. Waktu haram adalah waktu huruf. Keduanya waktu isra. Ketiganya zawal istiwa, matahari tengah langit. Namanya zawal istiwa. Ketiganya adalah selepas sholat asar. Kelimanya selepas sholat subuh. Tetapi 2 waktu ini selepas sholat asar dan sholat subuh ini dibolehkan 5 sholat saja. Tapi kena jaga. Jangan sampai mancik waktu huruf ataupun waktu syuruk. Karena itu haram hukumnya. Apapun sholat tidak boleh. Ustaz dah masuk masjid ni hari Jumaat, tapi zawal istiwa boleh tak tahiyatul masjid? Zawal istiwa pada hari Jumaat dimangsuhkan oleh Allah. Sholat lu. Tapi hari lain Allah tak mangsuhkan. Tengah hari deng, contoh nak masuk zuhur, masuk tahiyatul masjid, hanya dapat dosa je. Karena dia tak beribadah, tak di ilmu, jadi belasah aja waktu. Dan nak masuk zuhur dia tahiyatul masjid. Jangan. Apa dia? Ada cara dia. Diganti tahiyatul masjid itu dengan apa? Rasulullah sabdakan, ketika mana menghampiri waktu haram, maka tidak dibenarkan untuk tahiyatul masjid. Tapi bacalah akan baqiyatul soleh 4 kali, sebiji serupa tahiyatul masjid. Paham tak yang tu? Hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kerana waktu tu tak boleh solat, maka kena ganti. Gantinya bukan solat, membaca baqiyatul soleh. Nah dengar tak ni baqiyatul soleh? Bunyinya macam mana? Kita hari-hari baca tapi kita tak tahu nama. Baca surah Al-Ikhlas, saya tak hafal Ustaz. Baca kulhu Allahu ahad, Allahu ahad, macam gitu tu. Lebih kurangnya. Al-Ikhlas dia tak kenal, kulhu dia kenal. Apa baqiyatul soleh? 4 ungkapan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah ungkapannya. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah 4 kali. Sebiji serupa kamu mendirikan solat tahiyatul masjid. Sebab solat tak boleh sekiranya waktu haram. Nak maghrib ni, datang Pak Bilal datang. Kurang lagi 10 minit maghrib, dia pun tahiyatul masjid. Wah, Bilalnya ni cuma berdosa je. Tak betul tu namanya. Kerana itu dinamakan waktu huruf. Nak maghrib 10 minit lagi nak maghrib, dia pun solat tahiyatul masjid. Tak boleh. Karena waktu itu matahari membentuk tanduk syaitan tengah turun dia. Jangan. Kalau nak datang lagi cepat, ataupun diganti dengan baqiyatul soleh tadi itu. Rasulullah ajar macam gitu. Tapi kita tak tahu, belasah aja. Makin solat makin berdosa. Nah, itu kita. Nah, jadi ada ilmunya. Ya, waktu syuruk begitu juga. Jangan solat. Oke, 12 waktu, 7 waktu solat dan 12 solat. Apa 12 solatnya? Pertamanya waktu zuhur, solatnya zuhur. Keduanya waktu asar, solatnya asar. Ketiganya solat waktu isya, solat isya. Keempatnya waktu fajar, solat subuh. Ketiganya waktu isra, solat isra. Keenamnya solat duha, solat duha. Betul tak enamnya? Oke, keenam. Dan 7. Pertama zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, isra, duha. Ada 7 dah. Ini waktu dia. Tak boleh jas. Allah kata kitab mauquta. Inilah waktu dia. Zuhur, solat zuhur, asar, solat asar, maghrib, solat maghrib, isya, solat isya. Fajar, solat subuh, isra, solat isra, duha, solat duha. Lagi apa? 7. Lagi berapa?
Lagi 2. Sholat dalam waktunya, ada lagi waktu. Waktu apa? Tadi yang saya sebut. Waktu di dalam waktu. Dibalik nih bukan nyurung paham. Sholat yang ada waktunya. Sholat apa? Sholat tahajud. Sebab tahajud ada waktunya. Paham orang pahami Pak? Tahajud ada waktu tak? Apa syarat sholat tahajud? Tidur. Kok tidur gitu piye toh? Kesian orang sip malam kerja petron 24 kerja masuk tak boleh tidur tak tahajud. Kerugian besar. Karena syarat untuk tahajud tak pernah disebut tidur. 2 syaratnya saja. Apa syaratnya? Yang pertama mesti di dalam waktu Isya dan selesai waktu Isya. Keduanya adalah mesti melepasi tengah malam. Inilah waktu di atas waktu. Waktu tahajud, dia sholat tahajud. Dah 8 lagi 1. Kita berhenti seketika untuk azan. Sahabat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi. Oleh karenanya ada perkara yang kita kena faham betul-betul mengenai waktu ini. Supayanya kita tak melakukan ibadah yang waktu-waktu ditegah, tapi kita buat juga. Ya, itu sebab kalau kita faham betul-betul solat ini, waktu solatnya kita baru tahu. Oh, rupanya solat yang boleh dijamak ni waktu ini, waktu ini. Kenapa zuhur dengan asar boleh dijamak? Kenapa tak asar dengan maghrib? Kenapa maghrib dengan isyak boleh? Kenapa tak isyak dengan subuh? Karenanya waktu inilah yang menunjukkan bahawa hanya waktu ini je yang boleh. Kenapa? Sebab antara zuhur dengan asar tiada waktu haram. Tak ada. Habis waktu zuhur apabila masuk asar. Apabila waktu asar dengan maghrib ada waktu gap yang dinamakan huruf haram solat. Tak boleh. Itu sebab dia tak boleh digandingkan. Haram hukum. Mudahnya gitu. Maghrib dengan isya tidak ada waktu haram. Habis waktu maghrib terus masuk isya. Otomatik. Sehingga para ulama ada ya, dalam Syafi'iyah, kalau orang itu sholat maghrib 2 rakaat di waktu maghrib, 1 rakaat waktu isya, sah sholatnya. Separuh di waktu maghrib, separuh waktu isya. 1 rakaat. Boleh? Tak masalah. Sah hukum. Sebab dia sholat, mula sholat waktu maghrib. Begitu juga dengan zuhur. 2 rakaat waktu zuhur, 2 rakaat waktu asar. Dah, settle dah. Sampai begitu. Tidak ada waktu haram. Tapi antara isya dengan subuh digapkan waktu yang kosong, dinamakan waktu imsak. Tak ada, tak gantek dia. Subuh dengan zuhur jauh sekali. Itu sebab subuh kesepian sendiri. Sana terputus. Tetapi zuhur ngasar ikat. Maghrib isya ikat, tak ada waktu haram. Itu sebab dibolehkan untuk jamak. Itu sebab jamak maksudnya lekat. Sama juga lah jima gitu juga lekat. Yang boleh rapat lah maksudnya. Wah, bahasa kasarnya gitu loh. Jadi apa sahabat? Ada satu lagi solat yang belum tertunai. Tadi dah ada 8. Betul tak betul nih? Saya sebut aja. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, ya. Waktu syuruk, tak ada, syuruk tak ada. Waktu isra, salat isra berapa rakaat? Pernah salat isra tak nih? Ini diwajibkan nih. Kita pernah buat, kenapa tak buat? Nah itu kita. Itu sebab Allah dah sebut dah. Engkau kena solat pada waktu-waktunya, aku dah bagi. Tapi kita tak, nanti dituntut payah pula gitu. Waktu isra, waktu duha. Dah 7 dah. Ada waktu lagi, numpang waktu. Waktu tahajud. Betul? Waktu tahajud. Lagi satu waktu apa? Solat apa? Dia tak ada dalam waktunya. Dia numpang gitu. Waktu solat apa Pak? Solat yang diwajibkan. Solat yang muakkad. Isra, duha, tahajud, muakkad semua ni. Disuruh buat. Tapi kita tak buat. Kenapa? Kerana solatnya 5 aja dia kata. Itu kita.
Lepasnya jangan macam gitu. Sebab dah tahu, dah cerita dia. Lagi satu, pengikat solat. Apa pengikat solat? Satu hari, satu malam tuh diikat dengan solat witir namanya. Witir bila waktunya? Bila witir dikerjakan? Selepas solat Isya, betul? Pukul 9 boleh solat witir. Tak ada masalah. Pukul 10 boleh? Boleh. Tapi rugi. Kenapa? Akan terlerailah witir itu, akan tergugurlah witir itu sekiranya ada solat tengah malam. Dah tahu dia cair. Karena witir itu pengikatnya. Maka aulanya witir itu dilakukan selepas apa? Tahajud. Biar tahajud kat dalam tu diikat satu. Witir berapa rakaat? Kalau kita buat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Witir apa maknanya? Maknanya ganjil. Dia ada 3 nama nih witir. Witir itu yang Rasulullah sebut. Witir itu satu kata Rasulullah. Atau tunggal. Atau ganjil. Satu ganjil tak? Ganjil. Tapi kita buat berapa rakaat? 3. Buatnya macam mana? Asing-asing. Yang pertama berapa rakaat? 2 rakaat itu solat apa? Nah, ini kena belajar nih. Kalau tak nanti tak sah solatnya. 2 rakaat itu solat apa? Witir juga. Usolli solat witri rakaat ini. Macam gitu. Usolli sunat witri rakaat ini lillahi ta'ala. Gitu. Solatnya tidak sah. Siapa yang benar aku solat witir 2 rakaat, malaikat pun pelik, engkau gagal matematik. Aku solat ganjil tapi buatnya genap, malaikat pun pening. Aku solat 1 rakaat tapi buatnya 2, sah gak gagal? Witir tadi apa namanya? Setuju, betul tak ganjil? Kenapa buatnya genap? 2 tuh genap ke ganjil? Genap. Tapi kenapa dibuat? Nih ilmu nih. Allah firmankan dalam Al-Quran, wal fajri wal layalin ashr wasyafa'i wal witri. Syafa' kata Allah. Kita kenapa tak syafa'? Syafa' itu 2. Kalau nak 2 rakaat, usolli sunnata syafa'i wal witri rakaat ini, baru betul. Sebab Allah yang sebut. Kenapa kita tak ikut? Kita belasah aja, ngikut-ngikut, itulah salatul alawiyin namanya. Siapa selama ni solat usolli sunnatal witri rakaat ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Ambil satu contoh. Solat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kita niat usolli fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Aku solat zuhur karena Allah Ta'ala, sah tak? Aku solat fardhu zuhur karena Allah Ta'ala, sah ke tak solatnya? Diniat dalam hati, aku solat zuhur karena Allah Ta'ala. Dia tak sebut rakaatnya. Sah ke tak? Oh Pak, sah ke tak? Kenapa tidak? Maksud kita belum paham rukun niat. Rukun niat ada berapa? Rukun niat Pak. Dah belajar ke belum nih? Saya belum. Rukun niat ada 4. Wajib niat 3. Apa niat yang pertama? Aku sholat. Keduanya apa? Fardu. Ketiganya apa? Zuhur. Keempatnya apa? Ikut terutan. Itu je. Tak sebut pun rakaat. Jadi rakaat itu pergi ke mana? Rakaat itu pergi ke wajib pula. Disebut boleh, kadang-kala sah, kadang-kala tidak sah. Itu sebab dia jadi wajib. Bukan rukun lagi. Sebab rukun solat, rukun niat itu berapa? 4. Ini belajar. Kalau tak solat kita tak betul aja nanti. Solat zuhur itu otomatis jadi 4 rakaat. Tapi dia solat, aku solat zuhur, aku solat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Dia buat 2 rakaat, sah tak? Zuhur otomatiknya berapa? 4. Kalau dibuat 4 rakaat sah tak? Sah, tak ada masalah. Kalau buat 2 tak sah lah. Mana ada solat zuhur 2 rakaat.
Kalau dia nak buat 2 juga, dia pergi Kuala Lumpur, dia kena tambah apa? Kena tambah apa dia? Qasron. Tanpa disebut qasron, tidak sah solat zuhurnya kalau buat 2 rakaat. Betul? Ini paham ke tak paham nih? Saya nak bagi contoh sini. Punya detail macam gitu. Begitu juga dengan witir. Witir itu 1. Rasulullah sabdakan, aula, abdolnya solat sunat itu 2 rakaat kecuali witir. Karena witir itu 1 rakaat. Rasulullah sabdakan. Witir itu 1 rakaat. Itu sudah witri rakaatan. Dia tak sebut taini. Rakaat, taini atau rakaatan. Dia apa? Arba'ah rakaatin atau rakaatin. Rakaatan dengan rakaatin itu beda. Rakaatin menunjukkan banyak. Rakaatan 1 aja. Taini pasal dia 2. Itu sebab dia tak sebut rakaatan. Rak'ah. Kafnya tak hidup. Usolli fardhu subi rak'ah. Taini. Baru betul. Kalau nak sebutnya. Usolli fardhu subi rak'ah taini. Ya, tak tepat. Sebab dia cuma 2. Kalau nak sebut usolli raka'ah, usolli fardhu zuhri arba'ah raka'atin, baru betul. Sebab arba'ah. Ini niatnya kadang kita kalau kabut. Nah, tengok kita, jangan tak tengok kita. Ustaz jangan. Tengok kitab. Balik tengok kitab. 2 rakaat dengan lebih 2 rakaat sebutannya macam mana? Berbeda. Kalau 2 rakaat raka'ah, tengok kafnya dimatikan. Lebih daripada 2, kafnya dihidupkan. Roka baju pun. Tain. Nah, itu nak kena paham bahasa Arab nih. Jangan itu belasak sama je, jangan. Oke. Oleh kerana witir itu 1. Allah kata syafa'. Maka ditambah namanya witir itu. 3 namanya. Ikut Imam Asy-Syafi'iyah. Apa namanya? Saja aku sholat secocok yang witir itu atau yang 1 itu karena Allah. Niat dalam hati cakap apa? Dalam hati cakap apa itu? Niat. Cakap? Oh, cakap jauh. Oke, aku sholat karena Gusti Allah Ta'ala. Niat nang hati ini. Tapi abdolnya niat bahasa apa? Bahasa Arab. Bila nak niat, ini kita belajar yang ini. Kenapa nak Arab? Sebab sholat itu semua bahasa Arab, tak ada yang bahasa Melayu. Tak kira lah niat ke apa, semua bahasa Melayu, bahasa Arab. Jangan macam kat Turki zaman apa ini Kamal Atatürk semua bahasa Turki, tak betul. Jadi kita tengok, sholat witir itu 1 rakaat. Kita buat dulu kenapa? Malaikat pun kata engkau ni gagal matematik. Engkau tak tahu beza antara genap dengan ganjil. Maka macam mana nak mengganjilkan genap ini dapat mengiringi? Maka kata Rasulullah, Allah firmankan syafa'i wal waqt. Secocok dengan yang 1 itu kata Allah. Boleh. Ataupun usolli sunnatal ma'al witri. Rakaat ini baru betul. Aku sholat dengan yang ganjil ini. Witir itu ganjil. Sepakat tak tadi ganjil witir itu ganjil betul? Ke genap. Kalau saya cakap witir itu genap, terima tak? Ustaz gila. Witir kok genap? Witir itu ganjil. Ini niat nih, jangan salah niat tuh. Usolli sunnatal ma'al witri. Aku sholat dengan yang ganjil ini 2 rakaat. Kerananya dengan yang ganjil itu apa? Lepas 1 apa? Lepas 1 2 lapasnya. 2 rakaat betul. Ataupun masyhur mengikut Imam Asy-Syafi'iyah. Usolli sunnatal minal witri. Rakaat ini lillahi ta'ala. Imaman ke makmuman kita pulang. Jadi sebut apanya? Tambah namanya. Macam kosor tadi dah. Maka baru betul. Aku sholat sebahagian yang ganjil ini. Maksudnya 2. Sebab lepas 1 tak ada 3. Kalau ikut Imam Malik, usolli sunatal witri salasa rakaatin. Lillahi ta'ala. Sah tak? Sah ke tak? Sah, tak ada masalah. Betul lah. Aku solat witir ganjil ini 3 rakaat. 3 ganjil ke tak? Ganjil. Betul lah tu. Tetapi tiada tahiyat awal. Rasulullah tegak. Jangan kamu dirikan solat witir itu umpama maghrib. Maka Imam Malik dia ambil
3 rakaat straight. Boleh tak kita buat? Tanya diri kita. Aku nak solat ni Imam Malik. Wudu aku ni cara siapa? Syafi'i, tak sah lah kalau solat ni cara Malik. Campur aduk macam asam pedas dicampur dengan lauk lemak kita makan. Rasanya apa? Makdas namanya. Makdas, lemak campur pedas. Boleh tak? Tak dapat rasa asam pedas, tak dapat rasa lemaknya. Ya satu-satu dulu. Kalau nak solatnya cara Imam Malik, wudunya juga ikut Imam Malik. Kerana Imam Malik batal ke tak? Tak. Kentut tidak batal Imam Malik, tapi sendawa batal. Imam Syafi'i kentut batal, sendawa tak batal. Cara wuduk pun lain. Nah, itu sebab kita kena iktiqad tu siapa, kita ikut siapa. Nah ini ingat sampai bila-bila. Kalau sendawa sama keluar paku ke mulut, bukan angin je, tapi keluar sesuatu macam keluar balik tu jangan. Keluar balik lepas tu kita telan balik. Ada tak? Rasa terkeluar. Kalau rasa terkeluar contohnya lah ya kita macam blukek lah gitu, metu kahak nama. Macam mana nak buat? Maka dia kena tahan ketika itu. Kalau mengikut para ulama dia suruh meludah sebelah kiri. Tapi belah kiri member cuy kena pipi member. Wah, payah pula. Cara bagaimana? Kena tahan. Ya, kalau kita muntah ketika solat, sah ke tak solatnya? Tidak sah. Karena solat mesti berpuasa. Puasa muntah, sah ke tak puasanya? Batal. Begitu solat. Karena solat 5 rukun Islam kena jaga. Solat mesti ada syahadah, solat mesti puasa, solat mesti zakat, solat mesti haji. Ni kena paham betul-betul ni. Macam mana puasa? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh muntah, tak boleh apa. Kalau muntah batal solat. Itu je. Syarat puasa tu sama dengan solat. Solat mesti zakat. Tak zakat tak sah. Apa zakat maksudnya? Penyucian. Qad aflaha man tazakka. Untung orang yang menyucikan diri. Bagaimana menyucikan diri? Nak solat? Berwudu tu. Itu namanya. Solat mesti pergi haji. Haji kat mana? Pergi Mekah. Mekah ada apa? Ada Kaabah. Kita solat tak ngadap Kaabah, kita ngadap sana. Boleh? Tak boleh. Kita kena macam pergi haji juga, ngadap Kaabah juga. Yang Allah sebut dia dalam surah apa tu? Ya. Kemana saja kamu nak solat, hadapkanlah ke arah Kaabah, kata. Ke Masjidil Haram, kata Allah. Nah, jadi tak boleh tempat lain. Nah, itu sebab macam pergi haji senang cakap. Dada ni gitu je, tak boleh lah. Dada ni lari gitu, batal lah, tak boleh lah. Macam orang tawaf, ini bahunya ngelonceng gitu, boleh? Tak boleh. Okey. Untuk hari ini itu saja sebabnya masa sahabat. Sebab ada lagi satu perkara yang kalau nak jadi orang beriman, kata baginda Rasulullah, umat aku jangan kurang 1 hari 1 malam 40 rakaat. Dah kira 40 rakaat. Saya tambah sikit lah ni. 40 rakaat. Kira ke tak? Kita wajib kira sebelum kita dikira nanti kat sana, kat bawah sana. Sekarang kita kira dulu. Nanti kat sana kita kira-kira kita tak boleh tambah, tak boleh. Dah dalam sana macam mana? Jadi sekarang kira dulu. Dah 40 rakaat ke belum? Banyaknya ustaz tak. Actually very simple. Bagaimana simpelnya? Okey. Ini pegang sampai bila-bila. Para ulama ada bagi. Rasulullah solatnya bukan 40 rakaat. Rasulullah solat bengkak kaki. Kita solat bengkak mata. Kenapa? Banyak micak. Bukan solat, bengkak mata kita. Rasulullah bengkak kaki tu. Jadi para ulama telah menggaris pandukan bagaimana 40 rakaat itu. 40 rakaat, 17 rakaat solat fardu. 17 sudah. 12 rakaat rawatib. Rawatib ada berapa? Berapa rakaat rawatib? Pak. Rawatib ada berapa rakaat? Ini buat ke tak buat ni? Macam susah nak kira ni. Ini tak kira ni. Rawatib 22 rakaat. Yang muakkad
Kita ambil muakkad aja nih. Yang muakkad maksudnya apa? Dituntut kan? Dituntut. Kita dah tunaikan belum? Dah tuntut nih, tak ditunai pula. Bahaya nih. Yang muakkad 12 rakaat. 12 rakaat salat rawatib. Apa dia? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa tuh? Lu ajumen Ustaz namanya. Lu kalau dah gini 2 rakaat berapa? Jadi berapa? 12. Oke, 17 campur 12 berapa? Ini tolong kira nih. Kita nak jadi orang beriman nih. Siapa yang 40 rakaat nih, Allah binakan surga dengan emas tahu. Di surga nanti. Nah, yang luas tanahnya tahu tak? Berapa luasnya? Paling miskin loh. Luasnya antara Syam hingga Damsyik. Yaman sampai ke Damsyik. Luasnya macam mana? Daripada Yaman sampai ke Damsyik. Tapak banglo dia. Itu yang paling miskin. Rasulullah bagi tahu dah. 6 rakaat sholat rawatib. Apa maksud sholat rawatib? Apa sholat rawatib apa? Sunat apa? Qobliyah dan ba'diyah itulah rawatib, pengiring. Ada orang belum paham nih apa maksud rawatib nih. Tak ada macam gitu. Dia qobliyah ba'diyah. Pahami qobliyah ba'diyah pula. Rasulullah sabdakan waktu paling pendek, waktu sholat yang paling pendek, sholat fardu, waktu sholat fardu paling paling pendek sholat apa? Sholat maghrib 1 jam 10 menit, waktu subuh 1 jam 20 menit. Jadi Rasulullah sabdakan masuk waktu maghrib lantas azan lah, selepas selesai azan lantas aqamah. Siapa yang sholat ghairu muakkad namanya, tak dibuat oleh baginda Rasulullah, tapi kita buat kenapa? Ya suka, kita suka gitu, nak melambatkan waktu maghrib. Ini kena ada ilmunya. Rasulullah kata jangan, tapi kita buat. Ini kita. Kenapa Ustaz? Dulu kok ada qobliyah maghrib. Zaman dulu nak sholat imam dengan makmum ini payah. Jadi imamnya nunggu apa aku nak buat nih. Daripada aku sholat sunat. Dia sholat sunat. Yang kita qobliyah maghrib pula. Padahal dia sunatnya mutlak. Karena Allah aja. Yang kita qobliyah. Sedangkan qobliyah itu tak disebut pun oleh baginda Rasulullah. Qobliyah maghrib. Aduh. Sholatnya apa? Sholat karena Allah Ta'ala. Itu aja. Itu lebih baik. Ataupun kalau belum tahiyatul masjid habis cerita. Karena melapasi waktu khurub namanya. Oke, sahabat. 12 rakaat rawatib. 7 rakaat waktunya. Apa 7 rakaat waktunya? Isra, duha, tahajud, dan 1 rakaat adalah witirnya. Itu adalah 7 rakaat. Dan 4 rakaat pada fadilatnya. Apa fadilatnya? Rasulullah sabdakan, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya qobliyah zuhur 4 rakaat, macam sholat tahajud. Dan barang siapa yang sholat 4 rakaat selepas isya, macam sholat di malam Lailatul Qadar. Tadi dah disebut 2 rakaat, tambah lagi 2, jadi 4. 2. Tadi sholat isya 2 rakaat, tambah lagi 2. Cukup tak 40? Kira sendiri nanti kat rumah. Kalau nak jadi orang yang beriman, itulah sholatnya 40 rakaat. Selama ini kita tak pernah kira. Jangan sampai di akhirat Allah kira kita tak cukup. Sekarang kira dulu. Tak cukup, tambah. Karenanya sholat disebut oleh baginda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah as-sholat. Jadi cukupkan nih. Kalau tak cukup, tambah lagi. Wallahu a'lam, sahabat. Jadi ini nak Ramadan. Salat tarawih 2 rakaat 1 salam, dan kita ada salat witir. Salat witir jangan sampai salah niat. 2 rakaat pertama disebut minal witri. Macam tadi zuhur qasron, nah gitu. Kalau tak sah nanti. Witir aja lah. Rakaatan itu 1, rakaat ini 2, rakaatin
bilangan yang banyak. Berapa? Mengikut depannya. Salasa ke, arba ke. Disebut rakaatnya berapa. Jadi kalau witir ya rakaatan, karena satu-satunya sholat yang satu rakaat itu witir. Usolli sunatal witri rakaatan. Rakaatan maksud rakaat. Rakaatan maksudnya rakaat. Rakaatnya berapa? Witir. Witir rakaat satu rakaat gitu. Karena witir itu satu. Disebut minal sebahagian yang satu. Maksudnya dulu. Itu arba apa rakaataini usolli sunatan minal witri rakaataini. Rakaatnya ada makna-makna nih, bukan main belas aja tak, dia ada makna-makna tersendiri. Kalau 2 rakaataini, kalau 3 rakaatin, 4 rakaatin, tapi depannya mesti disebut berapa? Arba'a rakaatin, salasa rakaatin. Kalau 2 usolli fardhu subuh rakaataini, sebab rakaataini itu 2. Rakaatin lebih daripada 2. Ini kena paham betul-betul nih. Rakaataini, jangan rakaataini. Rakaat itu maksud bilangan lebih pada 2. Rakaataini 2 aja dia. Nah, ini jangan salah lah. Nah, kalau nak cakap bahasa Arab itu yang tepatnya sebenarnya. Rakaatin lebih daripada 2. Rakaatin lebih 2. Tapi dengan disebut berapa? Salasa rakaatin, arba'a rakaatin. Kalau subuh tak sebut disebut 2 dalam bahasa Arab tak ada. Disebut terus rakaataini. Itu 2 lah maksudnya. Jangan rakaataini. Rakaat itu banyak, tapi kok 2? Nanti malaikat pun pening juga. Rakaataini. Kalau banyak lebih daripada 2, rakaatin. Nah, ini paham tak nih? Saya dulu sekolah ni kena pukul dengan cikgu. Salah tu niatnya. Saya ingat lagi. Memang begitu, kita ni orang Jawa belas apa janji muni. Maknane lain loh, Beb. Maknane lain. Apa maknane? Iki jenenge apa? Baris bawah kentol, baris atas lain munine, tapi eneng juga. Nah, bawah kentol, baris depan muni lain tuh, tapi eneng juga. Nah, bukan orang eneng, kono lah. Ojo sampai keliru. Mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon ampun dan maaf Pak, karena membetulkan keadaannya. Sebab kita nak sholat ganjil tapi genap, nah ini yang tak boleh lah. Kena paham. Abi Ustaz selama ini saya buat rakaat usolli sunatul witir rakaatain macam mana? Barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang merosak badan. Minta nggak Allah terima aja. Oh arti piye? Terus lepas apa boleh buat? Nah. Oke, saya rasa itu saja. Mulanya kita mohon ampun pada Allah. Kita tutup dengan mohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat pada kita semua, insyaallah. Ya, memberi peringatan pada saya pertamanya dan juga pada sahabat, insyaallah. Akhirnya, ayo kita beristighfar dengan nazamnya, insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil walimin la yamliku li nafsihi dara wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura
La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau kariha al-kafirun. Lin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar ya Allah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz الخبر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا نبعنا شكوى المطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسنين ومقاصرنا لأعمالنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.